الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, lalu kita memperoleh keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan memperkatakan tentang tajuk langkah menuju 10 malam terakhir Ramadan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita sudah berada di dalam 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan. Perlu diingatkan bahawa tempoh terakhir ini adalah tempoh yang paling penting, tempoh yang paling berharga dan bernilai bagi orang-orang yang beriman. Pada 10 malam yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada para hamba-Nya akan satu malam yang sangat istimewa. Malam yang nilainya ini lebih bernilai berbanding dengan 1000 bulan, yaitu malam yang dinamakan sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam istimewa yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Jika seseorang itu dapat meluangkan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah pada malam ini, maka pahala yang akan diperolehnya itu adalah melebihi daripada pahala beribadah selama 83 tahun, yaitu bersamaan dengan 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadar ayat 1 hingga 5, sebagaimana yang telah dibacakan di awal khutbah tadi, yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan yakni Al-Quran ini pada Lailatul Qadar, dan apa jalannya kamu dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Al-Qadar itu. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun berikut. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang beriman itu apabila sampai pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, mereka akan berubah menjadi orang yang lebih bersemangat untuk beribadah
Mereka akan lebih bersungguh-sungguh memelihara puasa mereka di siang harinya dan akan menjadi seperti ahli ibadah di malam harinya. Ini kerana mereka tidak mahu menjadi orang yang paling rugi dan gagal dalam bulan Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah merupakan contoh ikutan yang terbaik dalam menghayati 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang berusaha bersungguh-sungguh, yakni beribadah pada 10 akhir Ramadan melebihi kesungguhannya pada bulan-bulan yang lain. Baginda juga dalam beberapa hadis yang lain ada menyatakan bahawa jika masuk sahaja 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan amalan dengan mengejutkan ahli keluarga baginda untuk bersama-sama melaksanakan ibadah-ibadah sunat di malam hari. Sekiranya ini contoh teladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula kedudukan kita pada hari-hari yang terakhir dalam bulan Ramadan ini? Sewajarnya kita berusaha mencontohi apa yang pernah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghayati Lailatul Qadar. Adalah amat malang dan duka cita sekali sekiranya kita menghabiskan masa yang banyak untuk membuat persiapan hari raya berbanding mengejar kelebihan Lailatul Qadar. Ada yang sanggup berjalan dan berdiri berjam-jam lamanya untuk membeli belah, akan tetapi tidak sanggup berdiri lama untuk solat tarawih. Ada juga yang sanggup duduk berjam-jam lamanya menyediakan juadah untuk hari raya, akan tetapi tidak sanggup duduk lama untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran di dalam bulan yang mulia ini. Di manakah kedudukan kita jika mahu dibandingkan dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang sudah dijanjikan tempat mereka di dalam syurga? Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, berpeganglah kita pada firman Allah bahawa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian yang amat nyata kecuali bagi orang-orang yang memperuntukkan waktu hidupnya untuk memperhambakan diri kepada Allah Rabbul Jalil. Bersaksikanlah juga bahawa betapa kita ini berada pada keadaan yang amat malang jika kita semakin leka dan lalai dalam melaksanakan ibadah pada saat-saat Ramadan yang kian melabuhkan tirainya ini. Maka oleh itu, dalam tempoh 10 malam terakhir ini, marilah sama-sama kita berkukuh semangat tanpa rasa jemu dan berputus asa untuk melakukan amal ibadah bagi memperoleh seberapa banyak pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah besar yang datang sekali-sekala ini seharusnya tidak kita sia-siakan begitu sahaja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa berqiyam pada malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Antara amalan yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan ibadah kita pada 10 malam terakhir ini ialah dengan beriktikaf di masjid, melakukan qiyamul lail, menunaikan solat secara berjamaah, mendirikan solat-solat sunat, memperbanyakkan berzikir, beristighfar, berselawat, bertadarus Al-Quran dan berdoa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang direzekikan bertemu dengan Lailatul Qadar, maka dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, sekiranya aku bertemu Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca pada malam itu?"
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bacalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau senantiasa memberi keampunan terhadap kesalahan hamba-hamba, lagi suka memaafkan, maka oleh itu ampunkanlah kesalahanku. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru kepada jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama merebut peluang keemasan pada 10 malam terakhir ini. Janganlah kita lalai dengan kesibukan mengejar keseronokan dunia hingga kita lupa menyempurnakan amal soleh sebagaimana bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana memperoleh peluang sebesar ini dalam kehidupan kita. Dan rugilah pula bagi mereka yang sedikit pun tidak berusaha memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Ramadan yang kita temui tahun ini akan menjadi titik perubahan dalam diri kita untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Yang bermaksud, dan sesiapa yang datang kepadanya sedang dia beriman serta dia telah mengerjakan amal-amal yang soleh, maka mereka itu akan beroleh tempat-tempat tinggal yang tinggi darajatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Quli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba-hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah firman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an.
dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua, bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris al-Syari'atik Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zahra Sofiah binti almarhum Sultan Idris Shah Maisuri Johor, kepada Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besara Khalidah binti Bustamam, paduka putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa akhdhulil kafarata wa mutadi'is sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farij humum المسلمين واقض الدين عن المدينين واحسن خلاص المسجونين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.